Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Perikatan Nasional dilihat mengalami pergolakan. Ini apabila melibatkan Azmin Ali dalam pemilihan Setiausaha Agung. Perikatan Nasional bergolak kembali susulan pelantikan Datuk Seri Azmin Ali sebagai Setiausaha Perikatan Nasional. Azmin Ali daripada PKR masuk Bersatu kini dalam Perikatan Nasional dilantik jadi setiausaha bukannya membuatkan lebih kuat, bergolaklah pula. Apa pasal ni? Ada yang kata itulah hukum karma. Tak tahulah adakah itu hukum karma atau apa sekalipun. Nampaknya ramai lagi orang yang terluka, ramai lagi yang masih tersakiti gara-gara tindakan Azmin Ali mengkhianati parti PKR, keluar parti, meninggalkan parti bersama dengan parti Bersatu pula. Perikatan Nasional kini bergolak kembali susulan pelantikan Datuk Seri Azmin Ali sebagai Setiausaha PN. Azmin telah menerima pelantikan sebagai Setiausaha Bersatu dan Perikatan Nasional. Ini menimbulkan kegusaran kepada PAS, menurut sumber dalam Bersatu lapor FMT. Ini kerana pelantikan sebagai Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin tanpa berunding dengan komponen Perikatan Nasional PN termasuklah PAS. Pelantikan Datuk Sri Hamzah Zainuddin sebelum ini dibuat selepas berunding dengan parti komponen. Sebelum ini, pemuda PAS telah mencadangkan agar jawatan Setiausaha Perikatan Nasional diberikan kepada Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hasan. Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin berpendapat bahawa Taqiyuddin lebih sesuai sebagai Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN kerana kedudukannya sebagai Timbalan Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN. Ini bukan kali pertama Perikatan Nasional bergolak. Sebelum ini, ia timbul apabila mantan Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menegaskan Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri tunggal untuk Perikatan Nasional PN. Ia disambut oleh Mursidul Ampas Datuk Hashim Jassin yang menyatakan PAS lebih sesuai memimpin Perikatan Nasional. Saudara-saudara sekalian, baru-baru ini kita memang digemparkan dengan balas cakap antara Mursidul Ampas dan juga kepimpinan dalam Parti Bersatu. Mursidul Ampas berani dengan yakin tegas Datuk Hashim Jassin mengatakan bahawa PAS sudah waktunya mungkin untuk memimpin Perikatan Nasional. Dia mengingatkan bahawa pemimpin-pemimpin dalam Parti Bersatu ramai yang masuk dalam kluster mahkamah. Oleh sebab itu mungkin waktunya muhasabah untuk pemimpin Bersatu. Ada kebenaran juga apa yang disebut oleh Datuk Hashim Jassin bahawa Parti Bersatu mempunyai pemimpin yang masuk dalam kluster mahkamah. Jadi kalaulah Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri ataupun diletakkan sebagai poster boy sekali lagi, mungkinkah itu akan menyebabkan parti yang lain, musuh Perikatan Nasional mempunyai senjata untuk menembak semula Perikatan Nasional? Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda tentang isu kali ini? Sejauh mana Perikatan Nasional dapat bertahan? Mampukah mereka bertahan dengan ada pergolakan, pergelutan, perebutan kepimpinan, kerebutan jawatan ini? Sebenarnya siapa yang lebih layak? Pada pendapat anda, siapakah yang lebih layak menjadi Setiausaha Perikatan Nasional? Adakah Azmin Ali ataupun Datuk Seri Taqiyuddin Hasan? Azmin Ali mempunyai pengalaman luas dalam dunia politik, walaupun tercalar dengan tindakan mengkhianati parti PKR. Tetapi pengalaman beliau sebagai Menteri Besar Selangor tidaklah boleh dilupakan begitu sahaja. Taqiyuddin Hasan pula mempunyai pengaruh dan kekuatan kerana parti PAS yang diwakili beliau mempunyai bilangan ahli parlimen yang lebih ramai daripada Parti Bersatu.
Yang menjadikan isu ini panas dan bergolak ialah apabila tindakan yang dikatakan dibuat oleh Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin, tanpa berunding dengan komponen Perikatan Nasional. Pelantikan Azmin Ali sebagai Setiausaha Agung Perikatan Nasional dikatakan dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin tanpa berunding dengan komponen Perikatan Nasional. Ini telah membuatkan atau menimbulkan kegusaran kepada PAS menurut sumber dalam Bersatu Lapor FMT. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ditanya tentang langkah tebuk atap 2.0, apa jawaban Muhyiddin Yassin? Ada orang kata silap-silap hari bulan kalau Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri yang ditawarkan oleh langkah tebuk atap 2.0, Zahid akan kena balas dendam. Apa yang dimaksudkan itu? Perikatan Nasional akan tarik sokongan selepas 1, 2, 3, 4 bulan Zahid menjadi Perdana Menteri. Perikatan Nasional akan tarik sokongan pula. Ini mengingatkan kita kepada insiden di mana Muhyiddin Yassin terpaksa letak jawatan apabila Barisan Nasional UMNO tarik sokongan ketika dia menjadi Perdana Menteri dahulu. Jadi, ada netizen kata silap-silap hari bulan Zahid akan kena balas dendam daripada Perikatan Nasional, lalu Zahid akan malu dan letak jawatan pula. Itulah yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin ketika UMNO Barisan Nasional tarik sokongan semasa dia menjadi Perdana Menteri dulu. Pastinya ia meninggalkan kesan yang mendalam, perasaan yang hancur, patah hati dan sebagainya. Hari ini ketika ditanya tentang langkah 2.0 tebuk atap yang durjana itu, ini jawaban Muhyiddin Yassin. Beliau kata beliau tidak tahu pun siapa yang pergi berunding dan tiada mandat. Biasalah kan. Namanya pun berunding secara tapuk-tapuk, sembunyi-sembunyi. Takkanlah nak beritahu pula Muhyiddin. Ada satu pihak tuh, parti itu, dia biasa runding main belakang. Dia tak bagi tahu orang pun. Dulu UMNO dah kena, sekarang giliran, mungkin giliran Bersatu pula yang akan kena. Kalau dulu UMNO kena apabila parti itu bermain dua kolam. Sudah ada muafakat nasional, mahu lagi Perikatan Nasional. Akhirnya secara diam-diam berpakat pula dengan Parti Bersatu. UMNO pula kena cedoklah pula. Jadi tiada yang mustahil, mungkin betullah secara sembunyi-sembunyi dan Muhyiddin pun tak tahu apa-apa. Walaupun kata Muhyiddin tiada mandat, dia ialah pengerusi Perikatan Nasional, tapi diam-diam dia pun tak tahu. Tak tahulah betul-betul dia tak tahukah atau buat-buat tak tahu, itu pun kita tidak tahu. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengakui tidak tahu siapa yang terlibat untuk berunding dengan Barisan Nasional BN bagi membentuk jajaran baru Kerajaan Perpaduan. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu juga menolak dakwaan bahawa Perikatan Nasional PN mempunyai kaitan dengan kenyataan yang dibuat pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, berhubung usaha memujuk partinya meninggalkan kerajaan sedia ada. Kata Muhyiddin, saya baru dengar dakwaan Ahmad Zahid. Nak tanya juga siapa orang yang terlibat ini, kata beliau. Saudara, kalau saya sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan Presiden Bersatu, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, kata Muhyiddin, tidak buat apa yang disebut pujuk BN keluar kerajaan. Memang ramai yang sudah menjangka jawapan ini. Mereka kata memanglah Parti Bersatu tu memang tak pernah memujuk sesiapa pun untuk keluar kerajaan. Tapi parti yang lain belum tahu lagi kan. Saya tidak tahu pihak lain, sama ada dari dalam atau di luar parti, kata Muhyiddin. Saya tidak tahu perkara yang sebenar. Itu sahaja yang saya boleh kata, katanya dipetik Sinar Harian. Terdahulu, Ahmad Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri memberitahu, terdapat ahli parlimen pembangkang yang bertemunya dan menawarkan membentuk kerajaan baru di bawah Kerajaan Perpaduan.
Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO itu turut mendakwa ahli parlimen terlibat meminta diberi jawapan atau jawatan 4 menteri selain menawarkan jawatan Perdana Menteri kepada gabungan itu. Walau bagaimanapun, ahli parlimen Bagan Datuk itu menegaskan beliau menolak pelawaan tersebut dengan mengajak untuk memperkukuhkan kerajaan perpaduan sedia ada. Tahniah diucapkan kepada Zahid Hamidi kerana tindakan tegas beliau menolak pelawaan tersebut dengan mengajak pula sesiapa yang ada dalam kerajaan untuk memperkukuhkan kerajaan perpaduan sedia ada. Nak bentuk kerajaan perpaduan baru buat apa? Belum tentu pun kerajaan perpaduan baru yang dianggotai orang-orang baru itu lebih baik daripada kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini. Silap-silap hari bulan kerajaan perpaduan baru yang mau dibentuk itu jauh lebih teruk daripada kerajaan yang ada sekarang ini. Kita sudah nampak, kita sudah lihat, kita sudah merasa pentadbiran di bawah Perikatan Nasional, bagaimana bentuknya, apa hasilnya, semua orang sudah tahu. Dan pentadbiran di bawah pimpinan Barisan Nasional pun sudah orang tahu. Pentadbiran di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim sedang berjalan. Habiskan dululah. Habiskan dulu 1 penggal 5 tahun ini. Barulah kita nilai. Janganlah nilai terlalu awal. Baru 2 tahun pun. Dalam sesuatu benda pun biasanya ia akan ambil masa 3 tahun. Kalau dah tak puas hati sangat dengan keputusan, dengan prestasi apa yang ada sekarang di bawah pimpinan Anwar Ibrahim, tunggulah sampai 2027. Waktu itu kau undilah siapa yang kau suka. Kau tumbangkanlah siapa yang mau kau tumbangkan. Tapi untuk waktu sekarang ini, janganlah dulu. Sabar-sabarlah dulu, bosku. Sabar-sabarlah dulu untuk mau membentuk kerajaan perpaduan. Tapi tak tahulah. Ada juga orang kata, macam mana nak sabar kalau macam mana nak sabar kalau pintu penjara dah mula terbuka, kata mereka. Macam mana nak sabar kalau kuasa dah tak ada? Macam mana nak sabar kalau peruntukan parlimen pun tidak dapat duit tak ada? Itu namanya. Jadi itulah sebabnya ramai yang kata macam mana nak sabar 2027 kalau pintu penjara dah mula terbuka, uang dah tak ada, peruntukan dah tak ada, projek pun dah tak ada. Itu yang membuatkan mereka tak sabar lagi nak menunggu 2027 habis penggal pentadbiran Anwar Ibrahim. Mereka nak segeralah kan, ni segera. Tak pedulilah dengan cara apa sekalipun, tebuk atap kah, angkat atap kah, rosakkan rumah sendiri kah, bakar rumah sendiri kah. Yang penting impian nak menguasai, ada kuasa tercapai. Tapi syukurlah macam yang saya cakap tadi, Zahid Hamidi tidak memikirkan perkara kuasa tebuk atap itu. Kalau dia mahu, dia boleh, tapi dia tak mahu. Syukur kepada Tuhan atas ketegasan Zahid Hamidi. Bukan nak puji Zahid Hamidi, tapi itulah ketegasan Zahid Hamidi. Buat apa jadi Perdana Menteri kalau hanya dilantik melalui cara yang tidak disokong oleh rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.